Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 13 hari bulan 11 2021, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pelajaran kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Tafsir surah Ahzab, surah yang ke-33. Suratul Ahzab ini surah yang ke-33, akhir juzuk yang ke-21. InsyaAllah kita di ujungnya kita masuk juzuk yang ke-22. Ayat yang kita bincang ini bermula ayat 28 sehingga ayat 31, insya-Allah. 28, 31. Tajuk kita telah berbeza daripada tajuk yang lepas. Kita bincang tentang Ghazwah Al-Ahzab, peperangan Ahzab, diikuti dengan pengepungan Bani Quraizah. Pada kali ini kita pindah balik ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbincangan tentang keluarga Nabi. Perbincangan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata para ulama Islam, anna makarimal akhlaq munhasiratun fi syai'aini. Makarimul akhlak, mana akhlak yang mulia itu duduk di dua sudut, dua tapak, dua asas. Asas yang pertama, at-ta'zimu li amrillah, mengagungkan semua arahan Allah, arahan yang berbentuk amalan ataupun yang berbentuk ditinggalkan. Kita ni ada dua. Arahan Allah Azza wa Jalla yang berbentuk suruhan, ada arahan Allah Ta'ala berbentuk larangan. Itu dia panggil makarimul akhlak, duduk di atas tapak ta'zim li amrillah, yang pertama. Yang kedua, asyafaqah ala khalqillah, iaitu kasihan belas, berlemah lembut, buat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok ayat yang pertama suratul Ahzab, ya ayyuhan nabiyyuttaqillah, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi ini sudah bertakwa, tapi diberi arahan secara rasmi untuk mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ini Allah Ta'ala sebut pula zakara ma yata'allaqu bi janibis syafaqah. Ta'zim yang kedua, apabila kita boleh bersikap kasihan belas, kasihan, berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai ketua keluarga, yang pertama sekali yang kita kena jaga siapa? Isteri. Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mula dengan bizzaujat, dengan isteri-isteri Nabi. Fa innahunna aulan nas bisyafaqah. Kerana mereka lah orang yang pertama, yang utama, seorang bapa, seorang suami kena beri perhatian dan tanggungjawab.
Walihadza qaddamahunna fin nafaqah, kerana itu isteri adalah diletak yang pertama. Wajib nafkah ni siapa dia? Yang pertama isteri, kemudian anak-anak. Allahu akbar. Kemudian jadi ayat ini, ayat 28 yang kita bincang ini, iaitulah ayat perbincangan khas tentang zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih dikenali dengan nama ummahatil mukminin, ibu-ibu orang mukmin. Baik, itu muqaddimah. Kita nak kaitkan awal ayat dengan ayat ini. Daripada ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu taqillah, ayat 28, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik. Dia panggil rabtun baina ya ayuhan nabi. Masya-Allah. Jelas. Para pelajar yang sudah mengikuti tadabbur Quran, kita nampak daripada ayat 1 hingga ayat 28, dua kaitan, dua tonggak, dua asas makarim al-akhlak. Baik, kita mula dengan baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian dan fawaidnya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 910. Bagi yang lain-lain versi ataupun terjemahan, cari je ayat 28 surah Al-Ahzab, jumpalah dia. Dia tak lari nombor ayat ni, mana-mana naskah pun sama je, kecuali Quran lain. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Baik, kita beri setakat itu dulu. Itu satu cerita. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 1, ayat 28, ya ayyuhan nabi. Kita dah hurai panjang dah dulu di awal ayat dulu tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah tidak panggil Nabi dalam Quran kecuali dengan jawatan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Allah tak panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan nama ya Muhammad, tidak ada. Maka kita juga jangan panggil ya Muhammad, kita akan panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sebagaimana nida Allah SWT ajar kepada kita adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sebuah buku yang saya perkenalkan kepada para jemaah, nama dia 41 Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ni kita terjemahkan daripada kitab nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini telah disenaraikan 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Tuan-tuan ingat, 41 kelebihan ini bandingan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi yang lain, bukan bandingan Nabi dengan kita lah. Maka di antara salah satu daripada kelebihannya,
Allah tak panggil Nabi dengan nama. Dia panggil Nabi dengan jawatan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil baginda dengan jawatan. Ya ayuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Baik. Bila Allah panggil ya ayuhan Nabi, bermakna satu, arahan besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qul li azwajik. Allah perintah supaya Nabi sampaikan kepada isteri-isteri baginda. Ummahatil mu'minin. Isteri Nabi ada 11 orang. Ada setengah kitab dia tulis 12. Tambah Raihanah. Baik, tapi masyhurnya 11. Waktu berlaku peristiwa ini ada 9 orang isteri dia. 9 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, saat berlakunya peristiwa orang panggil peristiwa yang besar lah yang kita nak bincang ini ni. Maka kita tengok Allah kata apa kepada isteri Nabi? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai isteri-isteri, jika sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah, fata'alaina umatti'kunna, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah sagwati. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Ini satu pilihan yang cukup berat bagi seorang isteri nak menerima suatu tawaran yang cukup orang panggil cukup berat lah. Kenapa tak cukup berat? Pilih antara salah satu daripada dua. Baik, para jemaah sekalian, kenapa terjadi peristiwa ini? Kenapa terjadi turunnya ayat untuk pilihan ini? Kenapa? Tuan-tuan tengok. Dalam peristiwa yang lepas, anak tak nak ulang balik semua, tapi nak ulang satu, nak kaitkan dengan peristiwa Ahzab dan juga peristiwa Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kemenangan, pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kabilah Yahudi telah selesai. Kabilah yang pertama mula-mula Bani Nadir yang dihalau keluar dari Madinah. Mereka hanya boleh bawa barang-barang sekadar satu tunggangan saja, tak lebih daripada itu. Sedangkan mereka tu kaya, toke-toke besar, kaya raya. Tapi mereka hanya boleh bawa barang-barang sekadar satu kenderaan saja. Selepas daripada peperangan Ahzab, Nabi kata serang pula Bani Quraizah yang jahat, yang belot itu. Sekali lagi harta dan tawanan-tawanan mereka dirampas. Zanna azwajuhu. Jadi isteri Nabi telah pun berfikir, buat sangkaan bahawa Nabi SAW telah dapat meraih harta-harta kekayaan Yahudi. Maka mereka pun duduklah dekat dengan Nabi SAW, minta sedikit, tak minta banyak pun, minta sedikit, mencari kesenangan. Ialah isteri Nabi, ketua negara Islam besar, telah melalui kemenangan-kemenangan, melalui peperangan, pengepungan dengan Yahudi, takkanlah tak boleh naik sikit taraf. Biarlah kita hidup selesa sikit sebagai isteri pemimpin. Isteri pemimpin. Jadi mulalah, kalau boleh, pakaian comel sikit, dekor-dekor rumah ke, bekalan makanan yang cukup,
Ha. Maka marilah ayat ini. Sebab turun ayat ini kenapa? Tuan-tuan tengok, hadis ni sahih dikeluar oleh Imam Muslim. Panjang sikit. Kalau rajin menulis, tulis. Kalau tak rajin tulis, dengar. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir cerita satu hari, dakhala Abu Bakr yasta'zinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah baginda. Sampai-sampai dia tengok ramai orang tunggu depan rumah, tidak dibenarkan masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik ni, biasanya Nabi ni tak tutup pintu. Dibenarkan siapa nak jumpa, siapa nak bagi, nak minta apa benda, nak mengadu hal, tapi pagi ni tak boleh masuk. Ada peristiwa besar ini. Itu pada kiraan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar minta izin. Abu Bakar bapa mertua. Bapa mertua mari rumah, takkan kita kata ayah balik. La. Maka diizinkan Sayyidina Abu Bakar masuk. Bila Abu Bakar masuk, isteri-isteri Nabi ada belakang. Semuanya diam, tak bercakap. Summa aqbala Umar. Abu Bakar pun tak cakap juga, diam juga dia pun. Tengok macam panik lah, tengok apa benda ni. Ada kisah apa ni besar ni? Dia duduk jelingkan anak dia Aisyah tu. Summa aqbala Umaru fasta'zana fa'uzinalah. Tak lama datang pula bapa mertua kedua, Sayyidina Umar. Minta izin nak masuk, Nabi benarkan dia masuk. Umar tengok Nabi diam, senyap. Isteri dia ada belakang. Pelik ni. Umar pun nak buat joke. Umar kata, la aqulanna syai'an udhikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bercakap, nak suruh Nabi senyum. Nabi ketawa. Takkanlah nak membisu macam ni. Tak selesa ni. Dia kata, Ya Rasulullah, lau ra'aita binta Kharijah sa'alatni nafaqah. Apakah hukum, apakah pandangan Rasulullah sallallahu kalaulah anak Kharijah, bini dia lah, bini Sayyidina Umar, mari minta duit dengan aku, minta nafkah. Umar tak tahu cerita anak-anak yang ada ni, isteri hari ni, minta nafkah ni. Umar pergi buka pintu di atas bab yang sama. Faqumtu ilaiha fawaja'tu unuqaha. Dia mari minta nafkah, aku berpegang tekuk dia. Polah tekuk dia. Maknanya marahlah sikit. Boleh tak boleh? Maknanya kalau kita kata pegang gitulah ni. Sayyidina Umar nak nakal je. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ketawa. Nabi kata apa? Hunna hauli kama tara. Puak-puak wanita-wanita ni, cerita ni lah pagi ni cerita mari nak minta nafkah, mari nak minta kesenangan, mari nak minta harta sedikit. Dia ingat aku dah kaya sebab tawan Yahudi. Sudah. Bila dengar macam ni, qama Abu Bakar ila Aisyah yaja'u unuqha. Abu Bakar bangun selalu pergi dekat anak dia Aisyah, pegang tengkok dia. Aisyah minta dengan Nabi. Sudah. Faqama Umaru ila Hafsah. Umar pun bangun pergi pegang tengkok anak dia Hafsah. Kilahuma yaqul. Spontan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar kata, tas'alna Rasulullah ma laysa indahu. Kamu minta dengan Nabi harta yang Nabi tak ada milik harta. Abu Bakar marah ke anak dia, Umar marah ke anak dia. Yang lain-lain lagi diamlah ke, sebab dah tak ada anak, tak ada bapak, diamlah. Yang dua orang ni ada bapak, kena marah. Faqulna, isteri Nabi pun jawab, wallahi la nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abadan laisa indahu. Dia kata, wallahi kami tak minta apa yang tidak ada dengan Nabi. Kami minta ni kalau ada, kalau tak ada kami tak minta. Bukan paksa, bukan menekan. Bukan paksa Nabi suruh cari harta bagi pada kami. Tidak. Jangan salah faham. Dia orang nafi. Selepas daripada itu, summa tazalahunna syahran. Lepas daripada itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tinggalkan isteri dia, boikot selama sebulan
ataupun 29 hari. Nabi kita biarkan dia orang ni. Biar fikir sendiri. Apa mari cakap nak harta ni? Ingat aku dah kaya ke? Macam-macam. Kemudian turun ayat Quran ini, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Sampai kepada ayat wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, ayat 29. Bila sampai ayat ni, tadi Nabi bagi offer, tawaran. Kan? Tawaran, kalau kamu nak harta dunia aku beri, fata'alaina umatti'kunna, aku beri, wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan lepaskan kamu dengan cara baik. Tengok ayat 29 tu, baru kita habiskan hadis ni. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Dan jika sekiranya kamu semua mahukan keredaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta nikmat kemewahan di negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat baik di antara kamu, pahala yang besar. Jadi dua pilihan sekarang ni. Dua pilihan, dua option yang diberi. Nak dunia aku lepas, nak Allah dengan Rasul, tunggulah ujian Allah akan datang. Baik. Maka tengok dalam ayat ini, qala fabada'a bi Aisyah. Kata rawi hadis, Nabi kita mula dengan Aisyah. Aisyah, ta'ala, mai sini. Nabi kata, ya Aisyah, aku nak bagi bentangkan kepada awak, apa yang kamu nak, mu pilih. Tapi jangan buat keputusan sehingga mu balik rumah, jumpa dua mak ibu bapa kamu, mesyuarat dulu. Nabi ajar dia. Qalat Aisyah tu, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa dia yang Rasulullah nak bentang, saya pilih tu, nak pilih apa Rasulullah? Fatala 'alaiha hadhil ayat. Maka Nabi kita baca dua ayat ini. Pilih. Aisyah terus memberi respon yang cukup mantap. Afika ya Rasulullah astasiru abawaya. Untuk Rasulullah, tentang Rasulullah, tentang nak pilih Rasulullah, saya nak balik mesyuarat dengan mak ayah saya? La, tak perlu mesyuarat. Bal akhtarullah wa rasulahu wad daral akhirat. Saya jawab selalu, saya nak Allah, nak Rasulullah, nak akhirat. Allahu Akbar. Aisyah jawab, satu ya permintaan ya Rasulullah, alla tukhbira mar'atan min nisa'i. Minta Rasulullah jangan bagi tahu pada isteri lain. Ini jawapan saya. Mereka biar mereka pilih sendiri. Jangan kata, saya ikut Aisyah jugalah. La. Nabi kata apa? Aisyah, la tas'aluni mar'atun minhun illa akhbartuha. Aisyah, mu jangan ajar aku ni cerita ni. Mana-mana isteri yang tanya Aisyah jawab apa, aku akan jawab seperti kamu jawab. Nabi telus. Inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Allah tidak bangkit aku ni untuk menyusahkan kerah kepala, nak susah-susah, tidak. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Allah bangkit aku sebagai guru dan mempermudahkan segala urusan. Maka hujah Aisyah untuk minta, Nabi rahsiakan, Nabi tolak. Nabi kata, aku ni guru, bukan mari nak ajar orang kelahi, nak ajar menyusahkan orang, tidak. Allahu Akbar. Itulah makarimul akhlak. Kan dua tonggak makarimul akhlak tadi. Yang pertama, mengagungkan Allah. Yang kedua, baik dengan makhluk. Alhamdulillah, hadis ini rawahu Muslim. Nombor hadis 1478. Jadi, apabila mereka jawab nak kepada Allah dengan Rasul, maka terjadilah ujian. Berapa hari tak berasak dapur? 29 ataupun sebulan tak ada makanan apa. Minum air sejuk. Kalau ada buah tamar, makan buah tamar, berpuasalah mereka sebab Allah nak ujian. Nak Allah dengan Rasul, aku bagi ujian, tak ada makanan di rumah ni. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok nota sikit, nota di bawah 1449.
kedudukan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah tinggi dan tanggungjawab mereka amatlah berat berbanding dengan isteri-isteri orang Islam yang lain. Oleh itu, Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda memberi mereka memilih salah satu daripada dua jalan. Kalau kamu mementingkan kemewahan dunia, maka cara yang demikian tidak sesuai dengan kehidupan Nabi. Nabi hidup dia zuhud, tidur di atas tikar sampai berbekas di belakang dia, bekas tidur. Allahu Akbar. Kita ni berbekas juga, berbekas tempat tidur tu, lepek habis dia walaupun tilam dua kaki tebal contohnya. Tapi orang panggil kelok dah tilam tu, banyak sangat tidur. Allahu Akbar. Maknanya kalau kamu nak dunia tidak sesuai dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan keadaan mereka sebagai isteri-isterinya. Jangan fikir ini isteri ketua negara lah. Maka kerana itu mereka akan diberi sagu hati dan diceraikan dengan cara yang baik. Kalau pula mereka sedia hidup secara sederhana serta menurut jalan yang diredai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengutamakan nikmat kemewahan pada hari akhirat, maka mereka akan beroleh balasan yang tidak ada bandingannya. Allah. Jadi dua pilihan, tak ada siapa pun di antara isteri Nabi yang pilih nak dunia, yang pilih nak dunia tidak ada. Alhamdulillah. Baiklah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan isteri Nabi diberi pilihan. Kedudukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi pilihan, dua pilihan, nak dunia, nak akhirat. Semuanya telah memilih untuk Allah dengan Rasul. Alhamdulillah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, isteri Nabi ni sangat mulia. Jangan kita terperangkap dengan puak-puak jahat, mulut busuk nama Syiah tu. Duk kutuk isteri Nabi, kita kata jangan. Itu orang jahat, itu orang tak baik. Maka para jemaah sekalian, wa min hadha takhyir, tuan-tuan tanda, saya nak bagi sikit. Daripada pilihan ini, khayyarahunna Rasulullah. Rasulullah bagi pilihan kepada isteri dia. Mereka telah buat keputusan muktamad nak Allah dengan Rasulnya wa daral akhirah. Alhamdulillah. Walam yatakhallaf minhum ahad wahidah. Tak ada seorang pun isteri Nabi yang terpalit dengan nak pada dunia, tidak ada. Maka para ulama telah menyenaraikan beberapa faedah daripada pilihan yang mantap ini. Tuan-tuan tanda. Apa dia faedah? Faedah daripada pilihan ini. Kenapa Tuhan suruh Nabi kita bagi pilihan kepada mereka? Yang pertama, al-i'tina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak menyusahkan Nabi supaya buat hitam putih. Nak dunia, nak akhirat. Nak Allah dengan Rasul. Lepas pada ini jangan minta apa-apa tentang dunia. Senang, kata putus. Tak fikir dah. Jangan duk minta. Banyak tu. Banyak tu harta rampasan perang banyak. Kita mari minta lah. Jangan cuba buat konspirasi, komplot nak meminta dengan Nabi. Tidak ada lagi. Yang kedua, salamatuhu sallallahu alaihi wasallam bihadza takhyir min tabi'ati huquqiz zaujat. Selepas daripada pilihan ini, mereka pilih Allah dengan Rasul, maka Allah Ta'ala beri kebebasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada makanan, bawa balik. Kalau tak ada makanan, mereka itu sabar. Sebab mereka dah pilih Allah dengan Rasul. Naik dalam ujian. Cari pasar, pergi buka pintu sangat tadi. Pintu dunia. Maka Allah Ta'ala didik isteri Nabi supaya bersifat zuhud. Yang ketiga, tanzihuhu amma law kana fihim. Allah nak bersihkan rumah tangga Nabi. Jangan ada di kalangan isteri dia yang mata duitan. Mata duitan yang tamak pada dunia. Jangan ada. Sebab itulah saya cukup marah kalau ada orang mari perli depan saya. Dia bawa isteri muda, baru kahwin. Siap dengan keni lutung, siap dengan apa dia kata orang pek merah pipi. Ustaz,
Abu Anas, ya, alhamdulillah, ana sudah ikut sunnah Nabi. Ye, sunnah Nabi, apa sunnah Nabi? Kahwin seorang lagi. Kita kalau tidak depan orang, saya bagi sepatah. Ikut sunnah Nabi, wak mari bini berjambur dengan cening lutut macam ni. La, ya akhi, jangan fitnahkan sunnah dengan ini. Mu nak kahwin, kahwinlah. Dahlah kahwin, lari. Saya tak sebutlah tempat negeri mana. Jangan cuba main-main. Allah Ta'ala bawa ujian ini nak bersihkan rumah tangga Nabi. Daripada isteri yang masih wujud ini, jangan ada di kalangan mereka yang mata duitan. La, tidak ada. Yang keempat, salamatu zaujatihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna anil ismi. Allah Ta'ala nak selamatkan isteri-isteri Nabi daripada duk fikir dunia yang menyebabkan mereka akan derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun melakukan perbuatan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa tak murka? Asyik duk minta duit je, murkalah nak menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala boleh je Nabi beri, tapi dengan syarat usarrihku, aku lepaskan kamu dengan baik. Bukan tak nak bagi, ambil harta dunia mu bagi balik rumah mak ayah awak. Allahu akbar. Yang kelima, izharu rif'atihinna wa uluwi darajatihinna. Allah. Dengan ujian ini Allah nak angkat darjat isteri Nabi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bercita-cita nak jadi kaya atas dunia. Mata duitan, tidak ada. Semuanya tolak. Nakhtar Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Alhamdulillah. Jangan kata ada isteri Nabi itu tamak lah. Permintaan yang pertama itu, ya biasalah. Mencuba nasib. Kalau dapat, kalau tak dapat, kalau ini keputusan Nabi, mereka akur. Alhamdulillah. Allah angkat darjat dia. Sampai hari ini kita duk baca tentang mereka. Radhiyallahu anhuna. Yang keenam, isti'daduhunna bihadzal ikhtiyaril amril khiyar. Masya Allah. Allah Ta'ala buat persiapan kepada isteri Nabi dengan pilihan ini untuk menjadi yang terbaik. Masya Allah. Yang ketujuh, zuhurul munasabah bainahu wa bainahunna. Allah Ta'ala nak seimbangkan, nak serasikan, nak sesuaikan dengan Nabi yang hidupnya seorang manusia akmalul khalqi, yang punya akhlak yang sangat luhur, yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Allah nak didik isteri Nabi juga mesti berakhlak mulia, mempunyai kepribadian yang unggul. Sebab dalam surah An-Nur ayat 26 yang kita baca dulu, at-tayyibina wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Karena itu tuan-tuan, kita kena sentiasa di kita dengan keluarga kita, dengan isteri kita, biar ada keserasian. Kita zuhud, biar dia zuhud juga. Tapi kalau suami bakhil, lah, isteri jangan bakhil, naya ke anak-anak. Allahu Akbar. Kes yang terakhir saya jumpa dalam PKP ni, pak cik ni kahwin dengan seorang perempuan yang agak muda, jauh lah jarak. Kalau tengok dia punya umur jauh beza. Dia kurung bini dia dalam rumah, dia nak keluar mana pun dia akan kunci pintu, tak benar bini keluar. Allahu Akbar. Sehinggalah terbuk satu hari terdedah, rumah dia tak sempat kunci. Bini dia lari keluar dengan anak dia, lari pergi mahkamah minta pasal. Apa suami macam ni? Kurung bini macam ISA punya sistem dia buat pada bini dia. Kita bolehlah, keserasian kena ada. Adinda, kanda tak suka adinda berjalan sana sini, berderak sana sini. Berderak ni maknanya pergi koksi lah. Cakap yang baik. Ni tidak. Sebab tu bini isteri kita, kalau kita sudah serasi, sudah memberi kepahaman yang baik, dia pun tahu suami dia tak akan benar dia keluar rumah kecuali dengan tutup aurat. Kalau tak angkat baju lengan panjang ni, ada pakai stongan, pakai stokin, pakai baju-baju yang cukup patuh syariah.
Ni dia ala setiap kali nak nak keluar rumah kak, isteri suami bercakap pinggang kat pintu. Ni baju apa lagu ni? Las. Ajar baik-baik. Allahu akbar. Yang ke-8, an hadha at-takhyir da'in wa mujib lil qanaah. Allah. Pilihan ini telah mendidik isteri Nabi bersifat qanaah. Zuhud, tak mau lagi kepada dunia. Nak dunia, ambil, berpisah dengan Nabi. Tak sesuai kamu hidup dengan Nabi. Nak hidup dengan Nabi, ini gaya hidup dia. Sama juga kita. Sebab itulah kalau kita nak cari isteri, bakar isteri, calon-calon ni anak-anak kita, berterus terang, saya nak macam ni. Awak setuju? Alhamdulillah. Tak setuju? Ramai lagi wanita atas dunia ni, ramai lagi laki-laki atas dunia. Sebagaimana kata orang, kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Cakap senang tu, tapi dah gila kau bunga tu, tak sekira. Bunga busuk pun dia nak juga. Nak kata apa? Masya Allah. Baik. Maknanya pilihan ini menjadi, terdidiklah isteri Nabi dengan sifat al-qanaah, yang menyebabkan hati mereka tenang, dada mereka lapang. Kalau ada rezeki, kita makan. Kalau tak ada, kita puasa. Yang kita naknya ar-rahah al-haqiqiyah, kerehatan yang hakiki bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Hadza huwa. Yang ke-9, an yakuna ikhtiyaruhunna hadza sababan li ziyadati ajrihin. Pilihan mereka ini menjadi sebab bertambahnya pahala mereka dan berganda-gandanya mereka. Wa an yakunna bi martabatin, mereka telah naik darjat level yang tak sampai kepada wanita lain di atas dunia ni. Jangan mari cakap wali wanita tu lebih tinggi daripada isteri Nabi. La. Wanita-wanita yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wanita yang dididik oleh Allah Azza wa Jalla di bawah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lebih tinggi darjat daripada orang lain? Ni orang mari bercakap, dia kata wali wanita tu lebih tinggi daripada darjat. Bahkan ada setengah orang cakap, dia kata wali lebih tinggi daripada Nabi. Sebab Nabi anugerah, wali usaha. Kita kata usah cakaplah tuan-tuan, buat menyusahkan masyarakatnya. Kalau ada ustaz mengajar macam ni, dia panggil mencelarukan orang. Itu dia panggil apa? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, Tuhan nak bagi pahala yang besar kepada siapa? Kepada isteri Nabi. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang muhsinat. Muhsinat itu orang yang buat baik. Orang yang buat baik ni siapa? Orang yang tidak langgar perintah Allah, orang yang taat kepada suami, orang yang tak menyusahkan suami, maka dia menjadi muhsinat. Allahu Akbar. At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-muhsinina lil-muhsinat. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tingginya darjat isteri Nabi. Dalam kitab kita ni menyenaraikan 9 kelebihan peristiwa at-takhyir, majlis memilih antara Allah dengan Rasul, dunia dan kehidupan. Alhamdulillah, cerdik semua isteri Nabi. Kita kata radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Allahu Akbar. Baik, di manakah kita nak dapat ni maklumat 9 ni? Tuan-tuan tulis sebuah kitab tafsir. Dalam kitab tafsir boleh dikumpul-kumpulkan jadi 9. Kalau saya nak masuk 10 boleh, tapi cukuplah setakat tu dulu, sebab kita ada satu ayat lagi yang tak habis. 2 ayat lagi. Panjang pula. Baik, kita berpindah kepada ayat 30. Buka masuk mula dalam Quran. Itu panjang sangat dia punya huraian. Ayat 30. Ayat ini amaran besar kepada isteri Nabi, isteri tuan guru, isteri para pendakwah,
ataupun dia sendiri daiyah, pendakwa, dia sendiri alimah, orang alim, jaga baik. Tengok ayat 30. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai isteri-isteri Nabi. Ayat ini Allah Ta'ala tuju kepada isteri Nabi. Setelah diberi pilihan, kamu pilih jalan yang terbaik. Sekarang Allah akan beri kepada kamu satu ujian. Ujian apa? Ujian dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk menggandakan pahala, menaikkan darjat. Tapi kalau kamu salah jalan, dosa juga besar. Kita kena ingatlah. Kelebihan ini kalau dibuat, pahala dia berganda. Tapi kalau salah buat, dosa dia berganda. Maka dalam ayat ini Allah panggil isteri Nabi. Ya azwajan Nabi. Wahai isteri Nabi. Man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin. Sesiapa di antara kamu yang melakukan suatu perbuatan yang keji, perbuatan keji yang nyata. Tuan-tuan kena ingat. Dalam ayat ini Allah sebut fahishah. Biasanya kalau sebut fahishah, dia pergi pada zina. Biasanya. Tapi dalam ayat ini Allah guna perkataan dengan nakirah. Fahishah. Dia tak kata al-fahishah. Inna salata tanha anil tanha anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i adalah. Tapi di sini Allah guna fahishah. Diguna dengan nakirah. Jadi ulama bahas panjang. Tuan-tuan tengok perbahasan. Tulis nombor 1. Kata di Al-Baghawi rahimahullah, fahishah di sini dengan makna maksiat. Apa dia maksiat? Derhaka kepada Nabi, itu maksiat. 1. Ibnu Abbas kata apa? Al-muradu an-nushuz wa su'il khuluq. Maksud dia derhaka kepada Nabi dan tak baik perangai. Bukan fahishah dengan makna benda keji. Tak mungkin Allah pilih menjadi isteri Nabi buat benda keji. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga dia kata fahishah dengan makna zina, tapi bukan di sini, bukan ayat ini. Yang ketiga dengan makna maksiat yang zahir, derhaka kepada suami, huduh perangai. Sama iaitu lebih kurang yang pertama juga. Kata di Ibnu Ashur, al-fahishah dengan ni. Fahishah dengan makna maksiat. Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Al-fawahish dengan alif lam. Wa kullama waradatil fahisha fil Quran nakiratan fahiya maksiyah. Kalau Tuhan sebut dengan nakirah dalam Quran itu, maksud dia maksiat, bukan maksud zina. Ini untuk ulama-ulama lughah ambil perhatian. Kalau sebut ma'rifah, itu maksud dia zina. Qul innama harraba rabbiyal fawahish, makna zina, liwat dan geng-geng dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i. Itu maksud zina. Dalam ayat Quran ni Tuhan tak kata perkataan yang tidak baik. Tuhan tak kata kepada isteri Nabi membuat benda keji macam tu lah. Dalam ayat ini maksud dianya iaitu fahishah dengan makna perangai akhlak yang tak baik, iaitu derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kepada kita. Ibnu Katsir pula buat kesimpulan. Dia kata huwa syartun man ya'ti, siapa dia buat. Wa syartu la yaqtadil wuqu', syarat tak semestinya jadi. Kita bagi amaran, siapa dia buat,
Bukan makna dia buat. Siapa dia buat? Isteri Nabi tak akan buat. Kita kata Alhamdulillah. Itulah penjelasan kepada ayat kita ini. Jadi siapa di kalangan kamu yang buat fahisyah, yang buat benda tak baik, derhaka kepada Nabi, buat benda tak senonoh, tak sopan, yudha'af lahal azabu dhi'fain. Allah Ta'ala akan gandakan azab 2 kali. Mislai azabi man waqa'a fi kahal, dengan dosa yang sama, tapi bagi isteri Nabi 2 kali dosa. Alhamdulillah, dalam perbincangan kita tentang hadis, syarah kepada hadis Al-Arba'in, hadis 40, hadis yang ke-36 tu, dosa berganda dan pahala berganda dengan 3 sebab. Sebab yang pertama masa, yang kedua tempat, yang ketiga orang. Pahala berganda bila kita buat di Masjid Haram Mekah, sekali solat 100,000. Masjid Haram Madinah, sekali solat 1,000. Masjid Quba, sekali solat, pahala sekali umrah. Itu dipanggil. Kita beribadat dalam masjid lebih baik daripada di luar masjid. Itu dipanggil gandaan tempat. Gandaan masa pula. Bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, malam, 10 awal Zulhijjah, di separuh malam terakhir, dekat nak subuh, waktu sahur, itu masa. Orang tengok orang. Maknanya dalam ayat ini, orang yang baik, niat yang baik, pahala dia meningkat naik. Peribadi orang itu sendiri, contohnya, isteri ustaz buat dosa, buat maksiat yang sama, bertabarruj, berhias-hias, kita kata, istilah saya guna tu, istilah ya tu tuan-tuan. Jangan duk marah. Keni lutung contohnya. Tak sama dengan keni lutung yang dibuat oleh wanita lain. Siapa tu yang nampak make up bertapek, dia punya kening dia cukur, dia pakai lukis sendiri, itu siapa? Itulah ustazah selebriti. Dosa dia tak sama dengan penjual kosmetik budak biasa. Sebab orang tahu dah dia ni jual barang-barang. Yang ni ustazah yang duk cakap tentang Allah, tentang Rasul, tentang akhirat. Tiba-tiba dia punya tabarruj mengalahkan pelakon-pelakon dan ahli-ahli perniagaan. Dosa besar. Dosa dia lebih tinggi darjat. Sama juga kalau ustaz yang buat maksiat. Ustaz isap okok dengan orang kampung isap okok, dosa dia lebih tinggi darjat sebab dia menjadi ikutan dan orang buat hujah dengan dia. Mana kata siapa kata haram rokok? Tok Syekh tu isap okok juga. Kenapa? Siapa kata haram? Ustaz mengumpat, lebih-lebih lagi mengumpat di meja kuliah, lebih dahsyat daripada orang mengumpat di kedai kopi yang kain berselok sampai ke lutut. Kata orang tak sama dengan ustaz yang mengumpat dengan speaker dengan 2-3 lapis serban atas kepala. Jadi ayat ini, oleh kerana isteri Nabi mempunyai darjat yang tinggi, kedudukan yang besar, maka Allah Ta'ala sebut, siapa dia buat benda tak baik, yudha'af lahal azabu dhi'fain, Allah Ta'ala ganda azab itu 2 kali. Wa kana zalika 'ala Allah yasira, dan hukuman yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Dia tak kira isteri Nabi ke siapa, yang pentingnya siapa dia buat salah. Oleh kerana kedudukan mereka tinggi, sebab tu. Kerana itu netizen, dia tak boleh tengok orang besar-besar buat salah. Dia sendiri buat salah juga, tak pakai mask ke, makan duduk dekat-dekat ke, tak ada masalah. Tapi kalau pembesar turun ke kampung tak salah, tak pakai mask ya, dia punya tular, macam nak kiamat dah. Macam nak kiamat dah. Sebab apa? Sebab orang besar buat salah. Ini tengok kita ni. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati cakap. Kata orang tengok kiri kanan nak bercakap, supaya kita kita tidak terjebak dengan digandai dosa-dosa. Biarlah kita dapat gandaan pahala, jangan kita dapat gandaan bala. Na'udzubillah. Kata di para pendakwah, manusia yang bahagia. Manusia yang bahagia siapa? Manusia yang tuannya mati, amalan tak mati. Bahagia kita. Kita mati, orang lalu, Allah comelnya masjid ni. Ni arwah ni lah buat ni. Usaha dia lah ni. Tengok ni rumah orang miskin dulu tu.
bertukar apa ni, kalau mari musim hujan banjir dalam rumah dia. Sekarang ni masya-Allah hidup bahagia. Siapa? Arwah ni buat. Orangnya mati, tuannya mati, amalan tak mati. Kan? Oh, besar pahala. Tapi kita bimbang. Maksiat di kampung ni, dia itulah pelopornya. Habis. Manusia yang celaka, dia mati, tuan tak mati. Na'udzubillah. Dia mati, dosa tak mati. Maksiat tak mati. Posta-posta yang dia pangkah, buat tuduhan kepada orang, berjalan. Tangan yang jahat duk menyenaraikan orang ni, gelaran-gelaran yang buruk, berjalan. Kamu tunggu dalam kubur esok. Ambillah, terima balasan. Ini senang-senang buat tuduhan kepada orang. Kita buat satu istilah yang buruk, dicampur atas kepala orang tu. Besar dosa, besar maksiat, lebih-lebih lagi ustaz yang buat dosa, yang duk tuduh orang di meja-meja kuliah, lagi dahsyat daripada orang yang buat tuduhan di kedai kopi. Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita akhiri dengan ayat yang ke-31 mengikut dalam senarai tafsir pimpinan. Ayat ini sudah masuk juzuk yang ke-22. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki dapat khatamkan pengajian Al-Quran kita ini sebelum tamatnya PKP ni. Kalau boleh lah, kalau tak boleh kita teruskan lagi, insya-Allah. Walaupun seminggu sekali kita akan khatam selagi umur dikandung badan, insya-Allah. Doakan semoga kita semua sihat, semangat dengan belajar, tidak lari dengan sebarang ujian di tengah jalan. Jangan maring. Baiklah, ayat 31. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Allahu Akbar. Dan siapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta mengerjakan amal soleh. Cara nak jadi amal soleh tu sudah jelas. Ikhlas, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan berikan kepadanya pahala amalnya itu 2 kali ganda, masya-Allah. Dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Ini dia panggil tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang disayangi sekalian, ini uslub Quran. Allah Ta'ala sebut tadi, membuat tak baik, yudha'af lahal azab. 2 kali ganda pula azab. Buat baik, nu'tiha ajraha marrataini. Kamu dapat 2 kali pahala. Sebab apa? Pahala kamu sendiri buat, pahala orang ikut kamu buat. Sebab kita ni orang sentiasa menjadi ikutan orang. Bila dia buat baik, orang akan ikut. Kalau dia buat tak baik, orang ikut juga. Maka alhamdulillah, Allah jelaskan di sini ziyadah thawab, bertambahnya pahala isteri-isteri Nabi ummahatil mukminin, sebagaimana bertambahnya dosa kalau mereka derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelaslah kepada kita para pelajar sekalian, ayat ini siapa dia taat maka digandakan pahala, siapa dia buat tak baik digandakan azab. Na'udzubillah. Akhir ayat Tuhan kata, wa'atadna laha rizqan karima, dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang sangat mulia. Kami kurniakan dia limpah kurnia yang sangat mulia, rezeki yang baik, kehidupan yang bahagia dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bahagialah ummahatil mukminin. Allah pilih dia menjadi peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga menjadi peneman Nabi di alam syurga. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, balaskanlah kurniaan yang baik kepada ummahatil mukminin, kerana mereka telah dipilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi Sayyidah Khadijah.
yang menemani Nabi di saat Nabi susah. Berbeza tuan-tuan, waktu susah dengan setelah Nabi kita berada di Madinah, sudah menjadi ketua negara pun Nabi tak tukar gaya hidup dia, masih lagi susah. Sebulan tak berasak dapur di rumah Nabi apabila turunnya ujian ini. Sebab itulah Allah didik, Allah Ta'ala bagi ujian liraf'i darajat, sebab nak angkat darjat. Kita kadang-kadang kalau tak ada ujian, kita tak terasa apa-apa. Bila mari ujian baru kita rasa, oh aku ni rupanya jauh dengan Allah. Berapa ramai kita dengar cerita orang duduk di hospital, wayar penuh di tubuh. Bila ustaz dia, imam datang ziarah dia pegang tangan imam menangis. Imam, doakan saya sihat. Kenapa? Nak pergi masjid. Allahu Akbar. Imam berpaling muka ke lain. Bahasa perangai sungguh. Waktu sihat dia tak pergi masjid. Sakit baru nak pergi masjid. Sekurang-kurangnya Allah nak angkat darjat dia dengan pelbagai cara. Diberi ujian, mudah-mudahan dia kembali kepada Allah. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah kata, aku uji hamba aku ini dengan susah, dengan senang. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian. Macam-macam ujian yang kita hadapi. Ada ujian berbentuk dunia. Ada ujian berbentuk kesakitan, kesihatan. Ada ujian berbentuk tohmahan dan tuduhan. Kita teruskan. Sebagaimana kata di para pendakwah, kalau kita nak berjalan, jangan tengok di kaki. Kita berjalan di tengah padang, sudah tentu kemuncuk akan lekat di seluar kita, di kain kita. Jangan berhenti tengah jalan, duk kutik kemuncuk. Pergi sampai destinasi, kita bersihkan pakaian. Kita sekarang ni macam tu jugalah. Perjuangan kita memartabakkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Kalau setakat orang kacau kita buat tuduhan pangkah posta, bagi saya kecil itu. Nabi dilontar dengan batu. Nabi diletak dengan perut unta atas kepala. Nabi tidak pedulikan mereka, bahkan baginda terus dengan berdakwah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita 28 hingga 31. Sekarang ni kita masuk kepada penutupnya dengan beberapa al-fawaid, beberapa faedah. Faedah ni, yang pertama kita ambil faedah at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, wa in kuntunna turidinallaha wa rasulah. Dalam pilihan yang pertama, kalau kamu pilih Allah dengan Rasul. Tengok ayat 28. Ya ayuhan nabi, qul li azwaj, mu kata kepada isteri. In kuntunna turidinallaha, in kuntunna turidnal hayatad dunya. Mula-mula tu. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Jadi dua pilihan kan. Kata di para ulama, annan niyyata laha asarun azimun fi ziyadati thawab. Niat yang baik itu meningkatkan tahap pahala. Niat yang baik. Kerana Allah Ta'ala sebut di sini, li'anna rattaba hadha thawab ala hadhil iradah. Allah Ta'ala susul letak pahalamu ni mengikut pilihan kamu. Tengok. Bila ayat 29 tu, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Siapa dia pilih Allah dengan Rasul, niatnya baik kena Allah dengan Rasul, Allah kata apa? A'adda lil muhsinat. Allah sediakan pahala yang besar, ajran azima. Jadi kita kata niat yang membezakan di antara darjat. Tuan-tuan tulis dalam kurungan, niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat. Orang ni niat ni 100% buat ibadat, tinggi darjat. Orang ni on off 90 80, sudah. Besarnya niat. Yang kedua, dalam ayat yang sama juga, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah fihi i'lamun lahunna. I'lan, siapa dia pilih kekal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia pilih 3 perkara. Wa rasulahu, Allah, turidna Allah, wa rasulahu, wa daral akhirah. Package 3 dia panggil. Siapa dia pilih nak kekal dengan Nabi, bermakna dia pilih 3. Pilih Allah, pilih Rasul, pilih akhirat. Tinggi darjat dia tu. Yang ketiga,
apabila sempurnanya nikmat Allah Ta'ala ke atas hamba dia, maka dosa dia juga besar kalau dia buat derhaka. Kalau dia derhaka. Tengok dalam ayat ini, ya nisa'an nabi, wahai isteri Nabi, kalau membuat maksiat, Allah Ta'ala gandakan azab. Sebab apa? Sebab orang baik tak sepatutnya buat tak baik. Orang baik tak sepatutnya dia jadi tak baik. Samalah kita pun dari sudut hujah akal pun sama juga. Orang yang tinggi kedudukan, kalau dia buat salah, besar kesalahan dia. Tak sama dengan orang biasa yang bersalah. Dua-dua tu salah belaka tapi lah berbeza. Yang keempat, ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi, ai anna sahibas syaraf, orang yang punya kemuliaan, kalau dia cuai tidak melakukan tugas, maka kesalahan dia lebih besar daripada orang biasa yang tak bertugas. Itu sama lebih kurang yang empat, yang ketiga tadi. Tapi tak apalah, kita kekalkan nombor. Dan kesalahan yang dibuat oleh orang mulia lebih dahsyat daripada kesalahan yang dibuat oleh orang biasa. Jangan cubalah, kita kena usahalah. Isteri Nabi telah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang tokoh pendakwah. Dia tulis, ya nisa ad-du'a, lastunna ka ahadim minan nisa, wahai perempuan-perempuan pendakwah. Sama ada dia sendiri itu pendakwah atau dia isteri pendakwah, tak sama kamu dengan wanita lain. Kita ajak orang, tapi kita sendiri juga buat menjadi model yang tak baik kepada orang. Ini juga dasar. Menarik nih. Saya susurkan beli buku ni. Tajuk dia, ya nisa ad-du'a, wahai perempuan pendakwah. Cari. Mungkin PDF ada kot dalam buku tu. Baca. Supaya kita faham, kita sedar. Kita pergi kepada Al-Fawaid Al-Ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiahnya yang kelima. Ayat ni dah berulang tapi diulangi lagi supaya lagi mantap. Allah SWT muliakan Nabi SAW dengan panggilan dia. Dia tak panggil Nabi dengan nama. Dia panggil Nabi dengan apa? Dengan jawatan, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Di mana perbahasan kita, tengok dalam kitab kita ni, Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, sudah ada perbahasan panjang dalam tu. Alhamdulillah. Maka kita pun jangan cuba-cuba. Ada majlis awak dia panggil ya Muhammad, ya la, ya akhi. Allah tak panggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad. Dia panggil Nabi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar Rasul. Beradablah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam. Dalam ayat ini, ya ayyuhan nabi qul li azwaj in kuntunna turidnal hayatad dunya. Dalam ayat ini juga kata ulama tadabbur, mana-mana wanita yang tidak mendapat haknya yang sebaiknya, dia duduk di rumah suami yang kaya, fi baitin aghniya wara'anal mar mutadajjirah min faqrihi, tapi suami dia bakhil hangit. Bakhil. Kata orang kupik pelik dah ni. Kalau bini minta duit RM50 pun yang celek mata. Lebih pada peminta sedekah. Maka orang macam ni yustahabbu an yushawiraha. Eloklah isteri ni bermesyuarat dengan keluarga dia nak duduk lagi ke tidak dengan orang macam ni. Itu satu. Ataupun sebaliknya, dia budak miskin, budak kampung, budak orang miskin, tiba-tiba pakcik yang kaya ni ambil dia sebagai isteri, tapi hari-hari duk mengamuk, tak cukup duit. Maka elok juga dia bagi pilihan. Mu nak duduk dengan aku, tenang-tenang, ataupun aku bagi ambil RM10,000, RM20,000, pergi balik rumah mak ayahmu. Boleh juga macam tu. Jadi kita kena dua pihak. Pihak yang pertama, kalaulah suami itu bagi kemudahan yang sudah ada tapi isteri tak syukur, bagi pilihan. Ataupun isteri sudah baik tapi suami pula bakhil, dia sedangkan dia kaya, buat pilihan. Dua-dua tu kena buat pilihan. Kita tak mau zalim siapa-siapa atas dunia ni. Tak mau zalim suami, tak mau zalim isteri. Yang ketujuh dah kita. Yang ketujuh,
Ya ayuhan nabiy qul li azwajika fihi takhir sallallahu alaihi wasallam. Pilihan itu dia panggil pilihan yang terbuka. Wa anna takhir laisa talaqan. Pilihan bukan makna cerai. Selepas dia pilih, barulah dia buat keputusan. Macam sekarang ni lah, bila ada isteri tak dengar kata. Suami dia kata, mu nak duduk dengan aku ke nak balik rumah ayahmu? Itu bukan talak lah. Bukan cerai itu pilihan. Kalau dia nak balik, balik. Di situlah kita buat keputusan. Nak balik tak? Nak balik. Balik. Esok jumpa mahkamah. Mana dia kata, annat takhyir laisa talaqan. Pilihan itu bukan makna cerai. Sebab tu Nabi tanya, Aisyah mau pergi balik mesyuarat dengan ayahmu dulu. Aisyah kata, mesyuarat apa? Aku pilih Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum. Yang ke-8, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Kalau kamu nak Allah dengan Rasul. Ulama tadabbur kata, ghayatu a'malil abrar wal muqarrabin wal muhibbin iradatu wajhillah. Matlamat kemuncak kepada amalan orang baik-baik ini, iaitulah mereka nak kerana Allah. Semua kita buat ni kerana Allah, jangan kerana lain. Kalau kita buat kerana lain, rugi kita tak dapat pahala. Dapat pahala ada, pahala tak dapat. Yang ke-9, wa in kuntum tunil hayatad dunya, ayat yang sama lagi, kata ulama, anna mujarradaz zuhdi fi dunya la hamda bih. Setakat zuhud atas dunia saja bukan satu pujian. Sebagaimana tidak dipujinya orang yang gila pada dunia. Wa innamal hamdu ala iradatillahi wad daril akhirah. Yang dipujinya kalau kita tinggal dunia kerana akhirat, barulah dipuji. Pak cik tu tak mau dunia dari dia tu. Zuhud. No. Tapi dia buat kerana Allah, kerana nak suruh orang puji dia tu. Kono-kononnya ni Syekh Zahid ni. Setiap orang jumpa dia duk cium tangan dia je. Duk gosok tasbih dia hak besar ya contohnya. Lah. Kita nak zuhud dipuji apabila kerana Allah. Orang yang kaya ambil dunia juga kerana Allah dipuji, tak ada masalah apa-apa. Nabi tak pernah larang Sayyidina Uthman menantu dia berniaga. Mu nak jadi nantu aku Uthman, berhenti berniaga. Lah. Abdurrahman bin Auf lepas pada hijrah stop dia punya bisnes. Lah. Bahkan Nabi kita selalu mempersaudarakan di antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi', tokoh koprak besar di Madinah. Masya Allah. Koprak sama koprak baru boleh bincang. Kalau koprak dengan orang tak koprak, jadi tak, orang panggil tak belaga lain. Tengok Allah Nabi kita ni dia punya memahami wakil orang ni orang ni. Baru dia baru kena dengan masa, kena dengan tempat. Baik. Yang terakhir perbincangan kita ni, Allah kata apa? Nu'tiha ajraha marrataini. Jadi Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang baik, bila dia buat kebaikan, pahala dia besar. Dan siapa yang buat tak baik pula, dosa dia juga besar. Maknanya pahala boleh berganda, dosa juga boleh berganda. Tengok kepada tempat, tengok pada masa, tengok kepada orang. Sebab itulah bagi wanita-wanita yang baik, jangan buat maksiat. Orang tengok, orang akan ikut awak, maka dosa awak lebih tinggi daripada ahli maksiat yang biasa. Ustaz buat maksiat tak sama dengan orang lain buat maksiat. Ustaz buat fitnah tak sama dengan cyber trooper buat fitnah. Hati-hati ustaz. Ni orang duk sebar video dia hari-hari duk hentam orang tu, hentam orang ni. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Bagi label itu label orang ni. Awak tunggulah di akhirat esok. Atas dunia ni bagus. Pengikut-pengikut dia, follower dia ramai. Admin dia duk potong video hari-hari yang dia buat fitnah kepada orang. Kita kata tunggulah. Di dunia selamat, kita jumpa di akhirat. Itulah 10 perkara fawaid yang dapat kita bincangkan dalam CD ini, para pelajar sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Jadi kita break sakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.